Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban bi islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik. فإنما تأمن أنت اللهم اغفرنا ولهم اللهم اغفرنا ولهم اللهم اغفرنا ولهم ربي زدنا علما والحمد لله رب العالمين. Masalah ke-23 ya. Masalah ke-23. Makmum mendapat imam dalam rukuk rakaat pertama solat Jumaat. Ini dalam bab solat Jumaat. Jika makmum masbuk mendapat imam dalam rukuk rakaat yang pertama, maknanya dia lewat datang masjid solat hari Jumaat, imam dah rukuk rakaat pertama, baru dia masuk dan dia dapat rukuk bersama dengan imam. Atau dia mendapat sedikit waktu bersama imam dan sempat membaca setengah Fatihah, kemudian dia rukuk bersama imam dan tidak kemudian berlaku kesesakan dan ia tidak dapat menyempurnakan sujudnya sehingga imam rukuk bagi rakaat yang kedua, maka hendaklah ia terus rukuk bersama imam dan gugurlah darinya kewajipan membaca Fatihah. Begitu juga ia mendapat imam dan sempat membaca setengah Fatihah lalu imam pun rukuk, maka hendaklah ia potongkan bacaan dan terus rukuk bersama imam, bukan sujud tu rukuk. Potong. Jika makmum masbuk mendapat imam dalam rukuk rakaat yang pertama sembahyang Jumaat, atau dia mendapat sedikit waktu bersama imam dan sempat baca Fatihah dan membaca setengah Fatihah, kemudian ia rukuk bersama imam. Jadi dia ni datang lewat, sama dia rukuk dengan imam ke, ataupun dia sempat baca Fatihah separuh, imam dah rukuk, jadi dia rukuk dengan imam. Fatihah itu separuh dan rukuk bersama dengan imam. Dan i'tidal, kemudian dia i'tidal. Dia pun i'tidal, bangun i'tidal bersama dengan imam. Kemudian berlaku kesesakan. Mungkin berlaku tak tahu apa sebab yang sesak lah, mungkin orang ramai ke, dia tak boleh nak ikut imam sujud. Imam sujud dah tapi tak boleh sujud sebab mungkin berlaku perkara-perkara yang kita tak jangka, sesak hingga tak boleh membuatkan dia sujud. Dan ia tidak dapat menyempurnakan sujudnya sehingga imam rukuk bagi rakaat kedua. Tak boleh nak sujud, orang ramai sangat ke, gangguan-gangguan apa yang kita tak pasti kan. Setengahnya kata mungkin gangguan tu apa ramai orang. Bila imam dah sujud, dua tu sujud bangun baca Fatihah, baca surah, dan nak sujud kali kedua dah. Tu dia tak boleh lagi nak sujud, bukan tak nak sujud tapi ada gangguan, ada kesesakan yang berlaku sehingga imam rukuk bagi rakaat yang kedua. Jadi apa dia perlu buat? Maka hendaklah ia terus rukuk bersama imam. Dia rukuk bersama imam dan gugurlah dia punya kewajipan baca Fatihah. Begitu juga ia mendapat imam dan sempat baca setengah Fatihah lalu imam pun sujud, maka hendaklah ia pun potongkan bacaannya dan terus rukuk bersama imam. Jadi dia dapat satu sajalah rakaat. Kalau dapat satu, dia kena tambah lagi. Makmum terganggu sujud kerana kesesakan. Ini sambungan yang tadi. Jika kesesakan berlaku dalam solat zuhur, solat Jumaat, solat zuhur, berlaku kesesakan. Berlaku kesesakan ni mana berlaku perkara-perkara yang kita tak jangka. Ada gangguan-gangguan yang mungkin sekarang kita tak berlaku, tapi sampai satu masa kalau berlaku perkara ini, berlaku kesesakan, berlaku gangguan di dalam solat zuhur atau lain solat, menyebabkan makmum terganggu dan terlambat jauh dari imamnya dari menyempurnakan sujud di dalam keempat-empat rakaat semuanya, maka ia dibolehkan meninggalkan bacaan Fatihah pada semua rakaat itu dan solatnya sah. Inilah satu-satunya masalah dalaman makmum dibolehkan meninggal bacaan Fatihah pada suatu solat. Gambarannya begini, ditunjuk gambaran ni macam mana. Makmum mendapat imam dalam rukuk pada rakaat yang pertama. Jadi makmum ni dapat imam dalam rukuk. Dia masbuk sampai lewat, imam dah rukuk, yang kata dia rukuk sama imam.
solat zuhur, lalu ia rukuk dan i'tidal pada rukuk, maka dia kira lah dapatlah 1 rakaat dengan imam tadi tu, dan dia bangun i'tidal bersama dengan imam. Kemudian berlaku kesesakan dan ia tidak dapat menyempurnakan sujudnya sehingga imam hampir-hampir selesai baca Fatihah, dan sebaik saja ia bangkit kepada rakaat yang kedua, imam pun rukuk. Itu maknanya berlaku kesesakan yang yang kita tak jangka. Imam dah sujud, duduk antara sujud kedua bangun, dia mungkin lewat. Lepas imam sujud kedua tu baru dah boleh sujud. Imam dah naik dah. Imam dah naik baca Fatihah, baca surah, lepas tu baru dia boleh bangun. Dia bangun-bangun, imam dah nak rukuk dah. Jadi perlu ke dia baca Fatihah lagi? Jadi tidak perlu baca Fatihah, dengan sebab ada kesesakan, ada gangguan, ada benda yang menghalang dia untuk rukuk atau sujud tadi itu. Jadi dia bangun rakaat kedua, tak payah dah baca Fatihah, dipotong, terus dia rukuk sama dengan imam, dan ia pun terus rukuk dan i'tidal bersama imam. Kemudian berlaku pula kesesakan seperti tadi, lalu ia pun berbuat seperti apa yang dibuat pada rakaat yang pertama itu, dan sebaik saja ia bangkit kepada rakaat yang ketiga, imam pun rukuk dan ia pun terus rukuk bersama imam. Dan bila keadaan seperti itu berlaku pula kepada rakaat yang ketiga dan keempat, maka hendaklah ia terus rukuk bersama imamnya dan gugurlah bacaan Fatihah pada semua rakaat itu. Ini sebab apa? Ada gangguan. Bukan sengaja, ada gangguan, ada halangan. Wallahu a'lam. Apa gangguan kita pun tak pasti. Budak-budak dah main lalu ke depan kita, nak sujud pun payah. Imam dah selesai dah, baru imam dah bangun, baru kita boleh sujud. Jadi kita bangun nak sujud, baca Fatihah, imam dah rukuk, tak sempat, jadi terus rukuk, potong. Sama buat solat Jumaat tadi tu. Begitu juga keadaan dia. Dia semuanya sah dan dikira rakaat dia. Inilah satu keadaan yang dibolehkan tak baca Fatihah, sebab ada gangguan, ada kesesakan yang berlaku. Masalah ke-25. Makmum tak sempat baca Fatihah kerana membaca doa iftitah. Makmum duk sibuk baca iftitah, sampai dia sibuk baca iftitah sampai tak sempat nak baca Fatihah. Ingat, iftitah tu sunat je. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Sunat hai'ah. Adapun Fatihah itu rukun. A'udzubillah pun sunat, tak baca pun tak apa. Jika makmum masbuk itu mendapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, ni kira makmum masbuk. Dia datang lewat, yang kat takbir. Kalau ikut logik, kalau ikut kiraan waktu, dia sempat habiskan bacaan Fatihah dia. Memang sempat. Tetapi dia sibukkan diri dengan baca doa iftitah. Kalau ikut dia baca Fatihah, memang akan habis Fatihah, dia boleh rukuk sama dengan imam. Tapi dia mengada-ngada lebih. Dia buat perangai, dia tak sedar diri dia masbuk, dia ingat macam orang muafiq. Dia pun baca doa iftitah. Dia baca doa iftitah. Dan tambah pula auzubillah, benda dua-dua sunat. Dia masbuk, duk sibuk. Patutnya orang masbuk ni tak perlu dah baca doa iftitah, tak baca dah auzubillah, terus baca Fatihah, tapi duk leka baca iftitah dan auzubillah. Ini perangai orang jahil. Sedangkan ia yakin jika yang baca doa iftitah, ia tidak akan sempat menyempurnakan bacaan Fatihah. Dia tahu kalau baca iftitah ni mesti takkan sempat baca Fatihah. Dia tahu dah. Itu. Maka dia dianggap cuai, lalai. Inilah satu keadaan dianggap makmum itu cuai, ataupun kita panggil lalai, dan tidak diberi keuzuran takhalluf dengan 3 rukun. Yang ni tak boleh. Tak ada keuzuran bagi dia untuk takhalluf terbelakang dengan 3 rukun. Bahkan ia dikira luput rakaat jika ia tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihah dan mendapat imam dalam rukuk. Ini tak dikira. Jadi maknanya dia sebab duduk sibuk dengan iftitah, duduk sibuk dengan auzubillah. Patutnya dia datang masbuk tu terus baca Fatihah lah. Bila baca Fatihah, maka dia akan sempat rukuk dengan imam, sempat habis baca Fatihah, tapi tidak. Jadi rakaat ketika itu dia tidak mendapat rakaat. Dia tidak dikira rakaat. Itu sebab apa? Imam dah bangun dan tidak ada takhalluf tiga rukun. 3 rukun tadi. Tapi adakah batal solatnya? Ni isu dia. Isunya batal tak batal solat. Itu maknanya tadi sepatutnya dia baca Fatihah tapi tak baca. Jadi imam tadi tu dah duduk tahiyat
duduk tahiyat pula. Dah sujud kedua dah, ataupun duduk antara dua sujud dah. Mana dia tak ada takhalluf, dia tak ada takhalluf, dia tak ada dimaafkan dengan 3 rukun tadi itu. Patutnya boleh, tapi sebab dia yang lalai dengan asbab lalai, maka tiada takhalluf, tiada boleh melakangkan imam 3 rukun tadi, maka solat rakaat itu tidak dikira. Dan isunya batal ataupun tidak solatnya. Di sana ada 2 pendapat. Menurut pendapat yang asah dari keduanya, solatnya tidak batal, solat tak batal, tapi dia kena tambah. Jika ia sempat mendapat imam dalam i'tidal, dan sebaliknya batal jika ia tidak sempat mendapat imam dalam i'tidal, mesti dia kena dapat imam dalam i'tidal. Maknanya dia sujud, dia rukuk, lepas baca Fatihah laju, lepas tu dia rukuk. Imam dalam i'tidal lah, dia baru rukuk, dan dia mesti cepat-cepat bangun sama dengan i'tidal, sama dengan imam. Itu maknanya solat tidak batal, tapi dia kena tambah rakaat. Jika makmum tersebut itu sibukkan dirinya membaca doa iftitah dan auzubillah dengan sangkaan yang kuat bahawa ia akan sempat menunaikan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk, maka hukumnya ada 3 pendapat. Yang tadi itu dia dah tahu dah, memang tak sempat, tapi sengaja untuk baca iftitah. Yang ini makmum ni dia baca doa iftitah sebab dia yakin mesti sempat aku habiskan iftitah dan baca Fatihah, mesti sempat. Dia yakin dengan sangkaan yang kuat. Itu zon yang kuat. Jadi bagaimana hukumnya? Ada tiga pandangan, 3 pendapat di sini. Pertama, hendaklah ia menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Sebab dia dah sangka kuat. Pendapat pertama, kena habiskan Fatihah. Sebab dia memang dah yakin lah waktu tu cukup untuk baca Fatihah iftitah tadi itu. Pendapat yang kedua, hendaklah ia terus sahaja rukuk mengikut imam dan gugurlah dirinya kewajipan baca Fatihah. Pendapat ini dinaskan dalam kitab Al-Imla. Dalam kitab Imla kata, kalau tiba-tiba dia tak sempat baca Fatihah, padahal dia yakin sempat baca Fatihah, dia baca iftitah, tapi rupanya imam cepat, ataupun imam baca pendek, jadi dia terus sujud rukuk. Jadi makmum ni boleh terus potong Fatihah dia sebab dia sangka boleh, tapi tiba tidak berlaku begitu, dia boleh terus potong Fatihahnya, maka boleh terus rukuk. Ini boleh dilihat dalam kitab Al-Imla. Ketiga, hendaklah yang baca Fatihah sepanjang yang baca doa iftitah dan auzubillah. Jadi iftitah dan auzubillah ni berapa ayat? Berapa ada? 6 Jadi dia kena sama dengan 6. Yang campur dengan auzubillah 7 nak habis juga. Berapa ayat iftitah? Lupa lah. Kita tengok balik. 6 lah. Ini dia kena sama. Contohnya kalau dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Tengok imam rukuk, dia kena baca Fatihah sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. 2 ayat juga. Sama. Lepas tu boleh rukuk. Dia kena sama ataupun lebih. 3. Maliki yaumiddin tambah lagi. Itu maknanya pendapat yang ketiga. Dan yang baca Fatihah sepanjang yang baca doa iftitah dan auzubillah tadi itu. Itu mana pendapat dia. Inilah pendapat yang asah. Pendapat ketiga ni adalah pendapat yang asah yang banyak kita guna hari ni lah. Hari ni kita guna ilmu 3 ni selalunya. Dan inilah pendapat Abu Zaid Al-Marwazi. Dan inilah pendapat yang disahkan oleh Al-Kufal. Mengikut pendapat yang ketiga ini, jika bacaan doa iftitah dan auzubillah itu didapati lebih panjang dari Fatihah, maka hendaklah yang baca Fatihah itu semuanya. Jadi kalau iftitah dengan auzubillah tu lebih panjang daripada Fatihah, memang confirm baca Fatihah sampai habis. Ini kita gunakan kebiasaannya di Malaysia begini. Kerana ia dikira cuai atas perbuatannya tidak terus membaca Fatihah itu, sama juga cuai juga walaupun cakapannya kuat tadi. Dalam Syarah Al-Muhazzab, Al-Imam Nawawi menjelaskan masalah ini dengan lebih terperinci lagi. Katanya, jika kita katakan ia wajib menyempurnakan bacaan Fatihah itu, maka takhallufnya itu adalah takhalluf yang diberi keuzuran. Jadi kalau dia boleh baca Fatihah tanpa habis, maka takhalluf dia itu uzur. Bila uzur dimaafkan. Tapi tidak, dia sendiri yang duk sangka. Oleh itu hendaklah ia terus mengikuti di belakang imam menurut susunan solatnya sendiri, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal dan sujud
sehingga ia mendapat imam dan ia diberi keuzuran takhalluf dari imam sebanyak 3 rukun dan ia dikira mendapat rakaat itu. Dan jika ia tidak menyempurnakan bacaan Fatihah dan terus rukuk dengan sengaja, nescaya batallah solatnya kerana ia meninggalkan bacaan Fatihah dengan sengaja. Sebaliknya jika kita katakan ia wajib rukuk bersama imam, maka berarti kewajipan baca Fatihah itu gugur darinya dan ia dikira mendapat rakaat itu. Dan jika ia terus menyempurnakan bacaan Fatihah sesudah imam rukuk, maka ia telah melakukan takhalluf tanpa uzur. Dan dalam hal ini, jika ia didahului oleh imam dengan rukuk, sedangkan dia terus menyempurnakan bacaan Fatihahnya, kemudian ia mendapat imam dalam i'tidal, maka ia tidak dikira mendapat rakaat itu, kerana ia tidak mengikut imam pada kebanyakan rakaat. Demikianlah dijelaskan oleh Imam Haramain dan para ashab, sahabat-sahabat. Dialah sahabat-sahabat tadi. Tapi adakah solatnya itu batal berdasarkan pendapat mazhab bahawa takhalluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan solat? Dalam masalah ini ada 2 pendapat yang dikemukakan oleh Imam Haramain dan lain-lain ulama, dan pendapat yang asah di antara kedua ialah solatnya itu tidak batal seperti pada orang yang bukan masbuk. Sedangkan pendapat yang satu lagi batal kerana ia tidak mengikut imam dalam perkara yang boleh meluputkan rakaat. Bila tak batal ni makna nanti kena tambah balik. Di akhir lepas imam bagi salam kena bangun tambah. Dan buatan ini sama dengan takhalluf dengan satu rakaat. Oleh itu, jika itu kita hukumnya solat itu batal, maka wajiblah ia mulakan semula dan haram meneruskannya. Sedangkan ia tahu solatnya itu batal. Sebenarnya jika kita hukumnya solatnya tidak batal, maka kata imam ia tidak sayugia rukuk kerana rukuk itu tidak dikirakan untuknya. Maka hendaklah ia terus mengikut imam sujud, dan dengan itu berarti ia sekarang mendapat imam. Tapi walau bagaimanapun rakaat itu tidak dikira untuknya. Demikianlah diterangkan oleh beliau dalam Syarah Muhazzab. Ini penerangan Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab yang panjang lebar lah. Yang panjang lebar mengenai orang yang baca Fatihah boleh berapa banyak luput 3 rakaat, 3 rukun tadi itu. 2 rukun pendek, 2 rukun panjang, 1 rukun pendek. Kita tak bicarakan tu simple. Terusnya masalah ke-27. Makmum tak sempat baca Fatihah kerana menegur bacaan imam. Makmum tak sempat baca Fatihah kerana menegur bacaan imam. Imam mungkin baca salah, lalu duk sibuk tegur imam. Imam baca salah ni, makmum tegur. Makmum belakang tegur. Sampai dia tak sempat nak baca Fatihah sebab duk sibuk tegur imam. Jika makmum masbuk itu mengihramkan solat dan sempat membaca Al-Fatihah, tetapi ia sibukkan dirinya mengajar imam yang terlekat bacaannya untuk mengucap takmin, maka ia lebih wajar diberi kemaafan kerana ia menyibukkan dirinya melakukan satu perbuatan sunat yang utama yang ada kaitan dengan maslahah solat. Hal ini berlainan dengan perbuatan menyibukkan diri dengan baca doa iftitah dan auzubillah, kerana bacaan ini bukanlah dari masalah solat yang utama. Jadi maknanya kalau dia duk sibuk menguruskan imam terlupa, terlekat, tersekat bacaannya hingga dia tak sempat nak baca Fatihah, lalu imam pun rukuk, maka dimaafkan, dia boleh rukuk dengan imam. Ini benda ataupun keadaan yang dimaafkan. Berbeza dengan orang yang sibuk baca iftitah tadi tu, itu lain, sebab iftitah ni bukan masalah besar, bukan masalah utama dalam solat. Masalah utama tadi bacaan si imam tadi itu. Makmum yang sibuk dengan bacaan lain dari Fatihah. Makmum yang sibuk dengan bacaan lain dari Fatihah. Makmum dia sibuk baca benda lain pula. Tadi iftitah ni baca benda lain. Jika makmum masbuk, dia ada masbuk, itu menyibukkan diri selepas baca doa iftitah dan auzubillah dengan baca tasbih. Dah baca iftitah, lepas tu baca auzubillah, lepas tu tasbih pula, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, duk sibuk, makmum jahil. Atau zikir lain, ataupun la ilaha illallah, duk sibuk dari Fatihah, maka dia dikira cuai dan kewajipan baca Fatihah tidak gugur darinya tanpa khilaf lagi, sebagaimana yang dinakalkan dalam Syarah Muhazzab dari Imam Al-Haramain. Jadi maknanya tak ada gugur. Dia kena juga baca Fatihah sampai habis, sebab dia sendiri yang cuai. Hak tadi tu bukan dia cuai, hak tadi tu dia tegur imam, maka dia gugur bacaan Fatihahnya, imam tanggung. Yang ni duk sibuk bacaan lain.
Nak tunjuk dia tu ahli tarekat sampai lah semayang pun duk zikir lagi kan. Dah sedar diri tu masbuk. Makmum yang tidak terus membaca selepas takbiratul ihram. Makmum yang tidak terus membaca selepas takbiratul ihram. Jika makmum masbuk itu mengangkatkan takbiratul ihram, kemudian ia diam dan tidak buat apa-apa selepas takbiratul ihram, maka ia juga dikira cuai. Dia masbuk, masuk-masuk Allahu Akbar, tak cakap apa, tak baca apa, diam je. Patutnya tu baca Fatihah, tapi diam saja, sengaja. Bila dia buat macam tu, dia dianggap cuai, maka dia tidak luput juga Fatihahnya. Maka ia juga dikira cuai kerana ia dilarang mendengar bacaan yang lain daripada imam sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Yang dimasukkan dengan larangan di sini ialah larangan peringkat makruh. Dia dengar imam ni baca sedap sangat, dia angkat tabir, dia dah masbuk, imam baca surah dah, dia angkat tabir Allah Akbar, leka duk dengar imam baca surah. Jadi dia ni cuai, patutnya tak perlu dengar imam baca surah. Berarti mana yang Imam Nawawi sebut, terus kamu baca Fatihah. Jadi kalau duk leka, tiba-tiba imam rukuk, maka dia kena perhabis juga Fatihah tu sampai dia boleh rukuk dengan imam, dia kira cuai. Dia mesti dapat i'tidal bersama dengan imam. Kalau tidak, dia tidak dikira rakaat. Makmum masbuk diganggu waswas. Makmum masbuk, dia diganggu waswas. Jika makmum masbuk itu diganggu waswas dalam bacaan Al-Fatihah dan sebelum ia menyempurnakan bacaannya, tiba-tiba imam pun rukuk, baca Fatihah waswas. Alhamdulillah 14 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tahulah apa sebab makan sotong banyak sangat lekat lidah itu. Jadi maknanya dia waswas. Waswas macam sotong juga mundur belakang itu. Dan sebelum habis baca lagi imam rukuk, maka hendaklah ia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Ini boleh dia boleh takhalluf terbelakang, mana lewat pada imam. Hukumnya sama dengan hukum orang yang takhalluf kerana suatu keuzuran, dikira uzur juga. Ini menurut apa yang dilakukan oleh Al-Qamuli dalam kitab Al-Jawahir dari Imam An-Nawawi. Tetapi nakal ini tidak betul kerana yang dijelaskan dalam syarah Muhadzab ialah masbuk yang seperti itu tidak diberi keuzuran. Tapi syarah Muhadzab kata lain, cuma nakal tu tak kena. Jadi mana kita nak ikut, maknanya dia tidak dikira apa dia uzur, mana dia waswas. Waswas ni dia sendiri. Patutnya dia tak boleh ikut waswas tu. Tapi waswas min syaitan ni dia ganggu dia, maka dia tidak kira dia uzur. Jadi dia kena sempurna Fatihah tu sampai habis sebelum imam i'tidal. Makmum masbuk terlupa membaca Fatihah. Dia masbuk lupa terus baca Fatihah. Leka duk dengar imam duk baca surah ke ataupun ngigau ke, mimpi dalam mayang. Jika makmum masbuk itu mengangkat takbiratul ihram kemudian ia tinggalkan bacaan Fatihah kerana terlupa dan ia tidak sedar melainkan sudah imam itu rukuk, angkat takbir Allahu Akbar, terus lupa. Jenis orang lupa cepat. Tak sampai 12 saat lupa lah. Dia tak teringat langsung, dia ingat dia baca Fatihah lah, dia tak baca langsung Fatihah. Bila imam rukuk baru dia teringat, aku tak baca Fatihah lagi kan. Kalau terlupa dan ia tidak sedar melainkan sudah imam itu rukuk, maka hendaklah ia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihah dan takhalluf itu diberi keuzuran. Jadi dia kena belakang pada imam, jadi dia boleh baca sampai habis dan boleh lewat sikit pada imam tiga rukun tadi itu. Maka dalam ia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihah dan takhallufnya itu diberi keuzuran. Ini dikira uzur. Tapi menurut pendapat yang lain, ia tidak diberi keuzuran kerana ia dianggap cuai. Pendapat yang lain kata dia ni bukan uzur kan? Dia dikira anggap cuai juga. Dia ada dua pendapat sini, kita nak pilih yang mana, terpulang masing-masing. Tetapi atas pendapat ini juga ia tidak teringat bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah melainkan sudah imam itu rukuk, maka ia tidak harus kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Maka adalah ia terus mengikut imam dan rakaat itu dikira luput baginya, dan kerana itu adalah ia tunaikan serakaat lagi lepas salam. Jadi maknanya dia lupa. Dia lupa, pendapat yang kedua ni, bila dia lupa, dia tengok imam rukuk, jadi dia tak perlu baca Fatihah dah. Dia ikut terus rukuk, ikut imam. Ikut imam rukuk, tapi ada dapat rakaat tu dia tidak dikira rakaat. Sebab dia tidak uzur. Dia tidak dikira rakaat tu. Dia kena ikut imam tapi rakaat tu tidak dikira. Nanti imam bagi salam, dia kena naik untuk tambah satu lagi rakaat.
Sebab dia uzur, dia tidak ada keuzuran. Senang je, orang yang tidak ada diberikan keuzuran, maka dia rakaat itu tidak dikira. Tapi bila ada uzur, dia boleh takhalluf. Dia boleh takhalluf. Dan kita baca Fatihah masuk lewat, terbaca dah Fatihah. Itu mungkin imam laju, kalau muafiq lah. Makmum melambatkan takbiratul ihram. Makmum melambatkan takbiratul ihram. Dia masuk lah. Patutnya terus angkat takbir dah masuk. Tapi lewat, duk berangan, betul kain kilah, kain, betul tudung, macam-macam. Benda duk buat, betul kepiah, betul serban. Time tu baru nak pakai serban. Jenis lok-laknya orang. Patutnya terus angkat takbir. Jika makmum itu sempat mendapat imam pada awal rakaat dan sekiranya ia terus mengihramkan solat bersama imam, tentulah ia dapat menyempurnakannya bacaan Fatihah, tapi ia melambatkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk atau hampir-hampir rukuk, maka ia dikira cuai dia dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat baca Fatihah bersama imam, tapi tidak dikira cuai dalam mendapatkan rakaat. Itu dikira cuai. Tapi dia kena hampir dapat rakaat, kena sujud rukuk dengan imam. Rukuk imam kena baca Fatihah sampai habis. Baju kot baca Fatihah dia. Imam nak rukuk dah baru angkat takbir. Imam nak rukuk dah baru angkat takbir. Dia baca laju kena rukuk. Dikira cuai lah. Tak dapat fadilat. Fadilat takbiratul ihram dan tidak dapat fadilat Fatihah tadi itu dalam mendapatkan rakaat. Tapi tidak dikira cuai dalam mendapat rakaat. Rakaat dia boleh dapat kalau dia boleh baca sempurnakan Fatihah itu dan rukuk bersama dengan imam. Satu lagi, jika makmum imam rukuk selepas saja makmum bertakbiratul ihram, kita baru Allahu Akbar, imam rukuk dah. Tak sempat nak baca apa-apa, imam rukuk dah. Sebab kita lewat, mungkin ada hal masalah motor pancit apa, sampai-sampai kat masjid angkat takbir, imam rukuk. Apa kita nak buat? Jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram tiba-tiba imam rukuk lepas takbirnya, maka ia tidak boleh lagi terus berdiri untuk baca Fatihah. Dia tak perlu dah baca Fatihah. Bila dia angkat takbir, imam rukuk. Dia baru angkat takbir, imam dah rukuk. Jadi dia tak perlu baca Fatihah. Apa dia perlu buat? Bakal hendaklah ia turut rukuk mengikut imam. Kerana menurut imam itu wajib. Dia tak perlu lagi baca Fatihah. Dia terus rukuk bersama dengan imam. Sedangkan baca Fatihah dalam keadaan seperti itu tidak wajib dan tiada pula disunatkan. Demikian juga jika ia bertakbiratul ihram sedangkan imam mula bergerak untuk rukuk dan ia tahu kebiasaannya imam itu suka memanjangkan rukuknya sehingga imam masbuk sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat turut rukuk dengan tumaninah bersama dengannya, maka ia tidak juga dibenarkan takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Walaupun dia tahu imam ni jenis suka tunggu orang. Kalau dia baca Fatihah pun sempat dia rukuk dengan imam. Sebab imam ni suka tunggu, pun tak boleh juga dia ada baca Fatihah. Bila dia dah masuk angkat takbir, imam rukuk, dia kena rukuk dengan imam dan dikira solat tu rakaat tu dikira dapat rakaat tu dan dia gugur baca Fatihah. Dan Fatihah tu ditanggung imam. Itu jangan duk baca walaupun dia tahu imam ni mesti tunggu aku punya, pak saudara aku, tak kira lah. Nak tunggu ke tak tunggu, dia tetap kena rukuk dan dikira juga rakaat yang dia rukuk itu dikira dan akan dimansuhkan mana tidak perlu baca Fatihah. Wallahu a'lam. Disambung masalah ke-34. Bismillahirrahmanirrahim.